Caption dia ustazah dah peminat dia. Mak dia. Ni cerita dia. Tak apa, saya pergi dekat. Nanti ni. Subhanallah, subhanallah. Ni rapat Ustaz tengok Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada? Dengar ke suara saya? Dengar ke? Bagi respon. Okey, terbaik. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Subhanallah, saya sekarang sedang berada di Bukit Kayu Hitam. Kan? Bukit Kayu Hitam, Kedah, Darul Aman. Masya Allah. Bukit Kayu Hitam ni dia sempadan je. Kan? Pandai kan saya cakap? Tiba-tiba saya cakap pula. Selera lah. Selera. Okey. Nampak saya? KLPK Ternak. Okey. KLPK. Okey, saya sekarang sedang berada di KLPK Ternak Sdn Bhd. Sebuah kita panggil ladang ladang lembu. Ladang ternakan lembu di bawah KLPK. KLPK ni apa? Okey, kumpulan ladang Perbadanan Kedah. Subhanallah. Merupakan satu syarikat JLC ataupun anak syarikat di bawah Kerajaan Negeri Kedah. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita akan bercakap. Kita akan menemu ramah. Kita panggil manager lah. Kan, ketua manager, pegawai atasannya. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nampak ke lembu belakang ni? Nampak? Rapat sikit. Tunjuk lembu dulu. Diorang dah ya, ini peminat saya di kalangan binatang. Okey. Kalau kita nampak tu kan putih, lawa, tenang kan. Macam pasrah ya kan, semua duduk diam ni. Dia dengar ceramah tu kan, diam. Tak bergerak. Dia tak lengah ke dia berdiri, dia tak ada duduk. Malam-malam dia tidur. Dia akan, kalau tidur dia duduk. Okey, ni mungkin orang mari dia ra'i lah kot. Adab dengan ustazah. Malam dia. Okey. Dia boleh tidur sambil berdiri. Lembu boleh tidur sambil berdiri. Ya. Okey. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang biasa, kami datang Kedah bersama dengan Cik Suami, ada Ustaz Azmi, ada Ustaz Haris, ada Encik Hanafi. Lepas tu kita ada YB Muhammad Azam kita, nanti kita akan borak. Ada YB kita turun sekali. YB maksudnya di bawah peladangan, peternakan ni di bawah YB Muhammad Azam kita juga ada bersama dengan Head of Director Sdn Bhd lah kot, wallahualam. Ni syarikat KLPK. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang biasa dan dah pernah follow saya dalam pembinaan pembangunan ladang ummah. Siapa yang dah tahu pasal ladang ummah ni? Kan, kita dah mula promotion, kita dah mula start ladang ummah dalam bulan berapa? Bulan 12. Yang isu isu viral kartel daging tu 22 Disember bulan 12. Pasal isu kartel daging tu, saya rasa awal lagi yang tu kita mula cari tanah. Ya, kalau anda ingat kronologinya bermula pada isu yang meletup kartel daging import kan, yang diragui, yang dipalsukan logo halal. Kita ambil tindakan drastik untuk buat keputusan membina satu ladang ummah. Dan itu adalah permulaan sebenarnya, tuan-puan sekalian. Kita bina di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Keluasan lebih kurang 4 ekar. Kita bina satu ladang, dan sekarang ni ladang tu 50% dah siap. Jadi kami sekarang dalam proses pembinaan ladang itu saja memakan belanja lebih kurang hampir 2 juta.
Kan campur dengan harga tanah, pembinaan apa semua, lepas tu 1 juta lebih, 1.5 juta mungkin untuk rumah sembelih. Jadi kenapa kita namakan dia ladang ummah? Sebab proses pembinaan tu adalah hasil daripada sumbangan ummah. Dan kita kira itu adalah satu fardu kifayah. Kami sini tak ada bajet untuk membina ladang semahal itu. Dan selepas itu apa yang kita proses, apa yang kita buat selepas itu, kita akan menghasilkan, kita jual lembu tu dan akan masuk balik dan masuk kepada Yayasan Al-Hijrah untuk kembali kepada ummah dalam kerja amal dan kerja kebajikan, kerja dakwah dan sebagainya. Masya Allah. Okey, tuan-puan sian yang hadir ni, live ni tanpa notis kan, kita tak ada maklum nak live ke nak apa. Jadi saya mohon untuk tuan-tuan puan-puan tekan butang share supaya lebih ramai boleh hadir dan boleh tahu perkembangan tentang ladang ummah kita. Jadi alhamdulillah, siapa yang bertanya, mungkin ada yang ragu, Ustazah, adakah lembu yang keluar pada ladang ummah itu percuma? Jawapannya tidak, tapi mungkin kita boleh mengawal kawalan harga, tidak dijual terlalu mahal, subhanallah, dan kita mengawal dari segi kualiti lembu. Dan kami sangat gembira dan bahagia bila jumpa ladang seperti ini di bawah Kerajaan Negeri Kedah yang sangat hebat. Sebab apa? Mereka ini boleh dikatakan semi-organik. Okey, nanti kita akan cerita kenapa semi-organik. Ya, lembu ini datang daripada Thailand, dikuarantinkan dulu. Tapi sepanjang berada di sini, mereka hanya makan makanan organik. Pertama daripada rumput nipia, kemudian daripada apa ni? Jerami padi. Lepas tu mereka juga diberi makan apa ni? Biji soya, empah soya. Jadi menariknya sawit dedak dibuat sendiri, diproses sendiri. Subhanallah, jadi kita boleh nampak tu kan. Ya Allah, tenang memang dia orang ni cool. Itulah subhanallah. Okey, jadi dia orang pula kan. Habis tu nak bahasakan apa? Mereka ini. Macam tu kan. Okey, subhanallah. Jadi insya-Allah kita akan mula masuk lembu ke ladang ummah pada dalam 24 hari bulan ni. Maksudnya dalam sekitar hujung bulan 3. Jadi kita dah standby untuk dalam tempoh lebih kurang sebulan lebih untuk menggemukkannya. Masya Allah, untuk dijual untuk sempena Aidul Fitri. Kemudian insya-Allah kita bersiap sedia pula lebih kurang dalam 1000 ekor ataupun lebih atas permintaan untuk Aidul Adha. Masya Allah. Jadi kami cuba dah mencari banyak tempat tuan-puan sekalian. Dan ini antara tempat pembekal lembu yang terbaik di negeri Kedah Darul Aman, subhanallah. Yang mana kita boleh tengok lembunya tenang, bersih, putih, nampak kan? Masya Allah. Kemudian pemakanan lembu ni sangat bagus. Okey, sekarang saya nak jemput YB Azam dan juga Tuan Azizi. Subhanallah. Jom jemput bersama. Okey. Kita nak pergi tempat terang sikit. Dia dah terang. Ya, nampak. Okey. Kita jemput pada YB Azam. Boleh kenalkan diri macam mana YB boleh terlibat dengan peternakan ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi Hasma, Tengku dan Cik Azizi serta rombongan. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih sebab Ustazah dan rombongan sudi hadir ke KLPK Ternak ini. Nak syarikat bawah PKNK dan Kerajaan Negeri Kedah yang khususannya KLPK Ternak ni penternakan lembu. Untuk khususnya jualan biasa dan juga lebih pada jualan untuk raya haji, khususnya di Kedah dan mana negeri lah yang buat tempahan. Dan yang saya difahamkan ia diwujudkan ataupun ada pada 11 tahun lepas masa arwah Saizan menjadi Menteri Besar 2009 menjadi Menteri Besar di Kedah. Jadi inilah prasarana yang ada sekadarnya untuk kita meneruskan agenda untuk mengawal harga-harga lembu khususnya di Kedah. Dan penglibatan saya ni di atas lantikan khususnya Menteri Besar lah kepada adun-adun yang terlibat untuk tanggungjawab satu-satu anak syarikat kerajaan supaya kita dapat memantau, dapat meningkatkan dia punya keuntungan khususnya yang akan dinikmati oleh syarikat dan juga oleh rakyat negeri Kedah. Jadi kalau ikut penlibatan tu lah, memang sebelum ni tak pernah lah. Ya. Ni baru nak belajar ni tentang lembu, jenis-jenis lembu. Encik Azizi lah yang banyak bantu kan, sebab dah lama kan. Jadi biasa kita dibendang. Jadi bila mai toka benda baru dengan kepala ladang ni,
Dia termasuklah perladangan kelapa sawit, getah dan juga penternakan, dan ada tanaman nenah, tanaman nenah yang dibuat oleh kumpulan ladang. Jadi itulah serba ringkas. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih YB Azam. Masya Allah, merupakan YB Dun Sungai Limau. Dun Sungai Limau. Masya Allah. Okey, sebelum kita pergi pada Encik Azizi, sebab Cik Azizi ni saya nak tanya banyak. Dan kita tahu Cik Azizi ada kepakaran. Tunjuk dulu, belanja dulu muka lembu, Ustaz. Gitu, muka orang biasa nengok. Cuba kita tengok. Okey, boleh kau sentuh ni? Oh, dia takut. Itulah. Ni macam redha je ni. Okey, kita boleh tengok ini lembu grade C. Nampak? Dia nampak tak lembu? Okey. Ini lembu grade C. Kan kita dah nampak dah ni, dia orang dah berisi lah, dia orang dah gemuk sikit. Biasa dijual dalam 3,200 ke 3,800 macam tu lah. Tapi bila grade C ni dia beri makan lagi, dia akan bertukar macam sini Bertukar. Betul bertukar. Ya. Okey. Okey, besar ni. Ni. Dia pakai eyeshadow tu tengok. Hitam, pakai celak tu kan? Nampak tak tu? Okey, indahnya ciptaan Allah. Okey, dia akan jadi besar, macam besar sungguh. Lepas tu dia meninggi juga Tak pun ladang ni tinggi. Dia lebih pada gemuk lah. Saiz ni dia lebih pada gemuk. Lebih pada gemuk. Cuma nampak sini ladang dia tinggi sikit dari situ. Tu bahagian adik-adik, bahagian kakak abang duduk sini. Okey, jadi ini ada lembu grade B, ada lembu grade A. Jadi kita pun nanti akan ada beberapa pilihan lah. Mungkin ada nak grade A, ada grade B, grade C. Grade C kecil sikit lah. Harga pun murah sikit lah kan. Jadi kalau bagi keluarga yang besar, dia nak yang besar. Nak buat kenduri ke apa kan. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak pergi kepada Encik Azizi. Sebelum tu kan, sebelum lagi. Nak tunjuk jadual tu. Saya ada tanya benda yang unik sebenarnya. Okey, mari kita tengok jadual tu. Ada perkataan yang unik. Tak apa, tak yang malu. Kita share tu. Kan, mungkin nak memudahkan komunikasi. Okey, ini program pemakanan untuk sehari. Petak 1, 3, 4, 7 dia adalah. Lepas tu kg sehari adalah ni. Ustaz, dia nampak tak? Okey, 3 beg sampai setengah beg. Lepas tu ada wajib rumput segar. Setengah beg. Ni pun beg-beg ni pun dedak soya. Dedak PSJ. PSJ tu apa? Itu ada campuran dedak ampas jagung. Ampas jagung apa macam tu lah. Adalah waktu-waktu makan dia apa semua. Kena. Okey. Lepas tu nampak tak ada perkataan ni apa tu? 8. Ini petak 8 adalah pentak mangsa rogol. Nak sebut pun kan malu kan. Tu, nampak tak? Okey, mangsa rogol. Saya kan tadi saya tanya, kenapa ada tengok jerami hanya diberikan pada hari yang tidak dipotong rumput. Ada dedak soya, guna dedak soya dahulu, habis baru guna dedak PSJ. Dia punya arahan. Lepas tu saya tanya, kenapa ada petak 8? Mana petak 8? Okey, mungkin kita boleh pergi melawat lah petak 8 tu. Dikatakan sebagai mangsa rogol. Mangsa rogol. Ataupun kita nak kata mangsa ngorat ke apa, istilah yang lebih manis sikit. Rupanya saya tanya, binatang ni, lembu ni campur ke betina dengan jantan kan? Okey, mari kita tanya Cik Azizi. Jemput Cik Azizi. Tu dia. Ni nampak tiang, kita duduk nampak lembu. Sana sikit. Okey. Okey, mungkin Cik Azizi boleh kenalkan diri dulu. Cik Azizi portfolio apa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucapkan terima kasih lah pada Ustazah dan tim yang datang dari jauh melawat ke tapak ternakan kita di Bukit Kayu Hitam ni, hampir kepada border antara Kedah dan juga Danau, Pekan Danau. So alhamdulillah, lama tak hujan, tapi berkat kedatangan Ustazah dan tim, ini adalah hujan kedua selepas 3 bulan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Okey, so kalau kita tengok di kandang ni adalah kandang yang simple, pembinaannya simple. Ni pun kayu. Lebih kayu guna pokok. kepada bahan-bahan material daripada alam, daripada kayu. So perkasan yang lebih murah pada peringkat awal,
tapi ditambah baik daripada masa ke semasa lah. So kandang ini boleh memuatkan 1,200 ekor lembu pada satu masa. Di mana kebanyakan lembu itu adalah lembu-lembu yang kami gemukkan sebelum dijual pada musim-musim perayaan. Tetapi pada 3 tahun kebelakangan ini, lembu adalah ada setiap masa, setiap bulan, setiap hari, dan available untuk sama ada untuk korban ataupun akikah dan juga untuk sembelihan daging. Orang berniaga. So kita pun baru lancarkan lebih kurang dalam sebulan daging atas nama Kedah Beef. Oh, Kedah Beef. Kedah Beef. Kita jual daging segar, daging tempatan. So Subhanallah. sebagian lembu-lembu ni disembelih untuk bekalan daging harian lah kepada pengguna. Pada masa sekarang masih bersekitar di negeri Kedah lah. Kita belum keluar daripada Kedah lagi. Alhamdulillah pada tahun ini juga kita jangkakan kita akan bawa masuk lembu melebihi daripada 1,000 ekor. Sasaran adalah 2,000 ekor lah pada tahun ini sehingga musim perayaan, memandangkan permintaan selepas ramai orang tak boleh ke Mekah, ramai orang decide untuk buat korban. Jadi permintaan sebenarnya meningkat semasa isu COVID ni. Ya, subhanallah. Dari satu sudut kan Tuan Azizi, saya memuji kerajaan negeri Kedah yang ambil tindakan agresif, proaktif selepas isu daging kartel yang diragui, daging import tu. Jadi kita sebenarnya mengharapkan setiap kerajaan negeri ambil inisiatif untuk menggempurkan program ternakan supaya kita dapat bekalan daging tempatan yang cukup, kedua yang harga yang berpatutan. Sebab kalau lagi sikit supplier kan, supply tu demand tinggi, lagi mahal. Jadi apabila satu kerajaan negeri mengeluarkan belanja support program-program ternakan ni, sebenarnya ia adalah satu fardu kifayah. Sebab fardu ain atas kita wajib mencari sumber daging yang halal, tapi fardu kifayah kepada kerajaan, kepada pihak yang mampu. Sebab itu kami Sahabat Amal Care pun ambil langkah seperti itu sebagai menjalankan tanggungjawab fardu kifayah sesama ummah untuk membakar daging yang diyakini. Subhanallah. Cik Azizi boleh cerita tak apa maksud lembu kena rogol tu? Sebab kan kita tahu ni semua sebab gelap. Kita pergi ni lah dekat kandang nombor 8, mangsa-mangsa. Sambil tengok-tengok, kawasan ni memang luas, sebab tu dia boleh muat 1,002 ekor. Nanti Cik Azizi kan kena standby banyak juga, sebab kami ni bila kita dah buat hebahan, kita akan bekalkan lembu, tak tahulah daripada kami ni banyak mana orang nak beli. Jadi insya-Allah daripada ladang Kerajaan Negeri Kedah ni lah yang kita akan berurusan. Kita melihatkan suasana kandang yang bersih, makanan pula diorang tak ada, dedak buat sendiri daripada biji-bijian, daripada makanan organik. Jadi insya-Allah tu yang lembu ni kan untuk macam taat je, mungkin makanan tu dijamin halal, suci, bersih. Pasal orang yang jaga ni pun orang yang beriman ni. Setiap hari dicuci. Setiap hari cuci apa semua. Okey, alhamdulillah. Jadi nanti Encik Azizi akan cerita apa yang berlaku sampai lembu ni kan diasingkan ni. Mangsa-mangsa ni diasingkan demi dia dirogol. Tapi istilah tu. Tapi jantan. Itu nak suruh Encik Azizi cerita tu. Sama-sama jantan ni. Inilah dia. Kita nampak muka depa ni kan. Sedih. Ya. Okey. Jelas terang Ya. Okey. Okey, Encik Azizi, sila. Encik Azizi boleh cerita kot? Okey, daripada tadi Ustazah menyoal saya berkenaan dengan istilah yang kita gunakan, istilah mangsa-mangsa rogol. Kita ada 10 ekor dalam kandang yang ke-8 ni. Lembu yang kita belah sekarang ni, di sini di ternak ada lembu-lembu, semuanya lembu jantan. Dan tabi'i lembu jantan ni kebanyakannya kalau tidak ada lembu betina tu, dia melepaskan nafsu seks dia tu kepada sesama jantan juga. So perangai manusia pun ada macam tu kan? Ya, betul. Maksudnya binatang pun dia ada juga bukan semua. Ada bukan beberapa lembu je yang
dia ada tertarik sama-sama jantan. Dan ini ada 10 ekor yang menjadi tarikan lembu-lembu jantan yang lain, dan kalau kita tak kontrol, tak asingkan, akan mendatangkan masalah kepada lembu ni lah. Ada boleh membawa kematian. Kalau apa dirogol lah, saya sebut dirogol lah secara beramai oleh jantan-jantan lain tu. Okey, Cik Azizi, adakah sebab lembu-lembu ni dia ada macam dia lembut sikit ke, jadi lembu jantan tertarik? Okey, yang kita berdasarkan pengalaman observation kita percaya benda tu berlaku di kalangan lembu juga. Lembu ni adalah lembu-lembu yang kita rasakan sama ada comel ataupun lembut ada lembut ada daya tarikan. ada daya tarikan. Okey. So kalau kita tengok lembu-lembu lain, kalau selepas kita asingkan ni, mungkin berlaku beberapa ekor lagi yang jadi mangsa, tapi tidak kesemuanya. Tidak kesemuanya jadi mangsa. So itulah saja yang saya boleh jelaskan tentang. Okey, kita boleh tengok dekat sikit lembu-lembu ni. Dia ni dibela lah bila berlaku situasi begini, hak-hak mereka dibela, diasingkan, dan mereka bolehlah hidup riang ria lah di sini. Sebenarnya rasa dia orang lagi seronok duduk sini kot sebab dia lagi lapang. Kan? Hilang stres dia. Hilang stres. Betul. Konsep Tidak diganggu. ya tak diganggu. Sebenarnya ia akan memberi kesan juga pada kualiti daging sebab dia membesar dalam keadaan tak stres dan sebagainya. Okey. Apa ni, Encik Azizi, mungkin kita nak pergi tengok ni pula. Tempat proses dedak tu. Tuan-puan sekalian, antara cabaran penternak seluruh Malaysia bila berlaku PKP, biasanya dedak ni diambil daripada import luar negara. Lepas tu, pandai cakap Kedah lah pula. Macam hebat lah pula asal. Okey, lepas tu bila PKP, dedak naik mendadak. Itu yang kami risau hari tu bila diceritakan oleh persatuan-persatuan peternak ni. Dia kata tak boleh dah, harga lembu memang terpaksa naik sebab dedak sangat mahal. Jadi kami duk fikir juga kan. Betul. Ya, kami duk fikir juga macam mana nak buat ni sebab kita nak ada harga kawalan lembu, tak nak jual mahal. Rupanya alhamdulillah Allah temukan hari ni, sini pun kita boleh beli dedak yang mereka buat dengan harga yang berpatutan, yang rendah, dan dedak di sini adalah dedak organik. Okey, jom kita tengok terbaik kerajaan negeri Kedah. Subhanallah, rasa boleh harga murah lagi ni. Murah lagi. Kena pujuk si orang Kedah dia kalah bola mana. Oh gitu. Okey, orang Kedah sabar nak. Kalau bola malam tadi tuan sokong negeri mana? Saya kena sokong Kedah lah. Okey. Lahir di Kedah. Ni kena tak berani cakap dekat tuan, dekat sikit. Sokong negeri mana? Saya sokong Kedah. Kalau saya tak boleh sokong Kedah, saya sokong pengadil. Itu saja saya boleh buat. Pengadil orang mana? Tak tahu. Okey, memang tuan orang Kedah. Ya. Orang rumah? Orang rumah, orang Kedah campuran Kelantan. Okey, jadi lembu sini lembu KK. Lembu sini lembu KK. Maksud KK ada lembu Kedah Kelantan. Ya. Oh, sebab tu tuan macam suka di sini ya. So sini pun kacukan dia panggil lembu Kedah Kelantan. Okey, jom kita nak tengok terbaik kan perusahaan umat Islam kita di bawah kerajaan negeri Kedah, dan insya-Allah kita akan kerjasama erat untuk mendapat bekalan-bekalan lembu. Lembu yang sehat. Dia menyaut-nyaut tu. Okey, Tuan Azizi, apa masalah lembu yang perlu kami berhati-hati? Okey, isu kritikal lembu ni adalah, yang pertamanya adalah penyakit lah. Penyakit. Penyakit ni dia bergantung pada cuaca sebenarnya. Kalau musim kering, selalunya penyakit lebih kurang berbanding musim hujan. Dia nak udara kering lagi. Ya. Kalau hujan ni selalunya akan wujud penyakit-penyakit seperti kuku dan mulut. Okey, ni besar ni, tunjuk ni jap, besar ni. Memang ada yang sengaja dibiar besar sebab ada permintaan Ini lembu yang untuk breeding. Ini lembu breeding. Breeding. Ya. Breeding ni untuk dapatkan induk, untuk dapatkan anak lah. Ini betina lah ni. Ya. Ini betina. Ini betina. Kita ada lebih kurang 48 ekor lembu betina. Di sini. Tu anak dia lah tu. Ya, tu anak dia. Kemudian lembu betina ni adalah lembu kacukan antara Brahman dan juga KK. Tetapi kita kacuk untuk F2 nya. Dengan bakar barulah. Okey. Jadi kerajaan di Kedah juga dalam proses untuk buat bakar sendiri. Sana tu. Sana lembu betina. Comel-comel tu. Macam mana?
boleh lalu situ. Kita pergi tengok hari ni lawatan ya, lawatan sambil belajar. Okey. Ladang sini besar, sebab itu dia boleh tanam napier tu luai. Orang Kedah jangan marah nak, Ustazah cakap Kedah. Okey, ni kena lembu ni anak lembu yang Angus maksud dia? Ini lembu bakar Angus. Oh. Bakar yang sadar. Oh ya. Ya, tapi masih dalam pemulihan ni untuk kita gemukkan. Ini beranak sini ke? Beranak sini. Okey, maksud sadar memang dia akan membesar jadi besar. Ya, kita harapkan lembu-lembu ni akan mencapai berat sampai 600 hingga 800 kilo. Lembu Wagyu tu sebab apa dia jadi lembu Wagyu Tuan lalu dulu. Kita kalau ikut perancangan kita di bawah hala tuju oleh Ustaz oleh Ustaz Pengurusi, memang kita menghala kepada penghasilan lembu-lembu yang berkualiti lah. Penghasilan daging yang berkualiti. Kalau boleh tu tidak banyak bezanya dengan lembu Wagyu. Tak apa lepas. Okey. Jadi apa yang kita hasilkan sekarang ni, bakal kacupkan antara lembu KK dan lembu Brahman, kita kacupkan semula dengan Angus. So pada generasi F3 kita akan kacupkan dengan lembu Wagyu. Masuk kacup tu letak dia dalam satu bilik kita kahwinkan lah. Kita kahwinkan secara pemandian beradas lah. Okey. Cara pemandian beradas. Pemandian beradas tu secara normal semula jadilah. Dia orang duduk. Bukan secara normal, secara cucuk. Oh, secara cucuk. Ya, secara cucuk. Oh, tuan-puan sekalian, secara cucuk, bukan duduk letak dia dalam satu bilik, lepas tu dia kawan, tak? Kita tidak ada pejantan dari bakar Wagyu, tapi kita akan dapatkan dia punya semen daripada Wagyu lah. Oh, maksud order daripada luar negara? Ya. Lepas tu injek di sini. Oh, dalam perut dia tu? Ya. Macam orang kata bayi tabur uji macam tu lah. Betul. Oh, lembu pun macam tu. Masya Allah. Mesti ramai baru tahu kan? Okey, ni semua lembu betina. Ini bakar besar lah. Kita boleh masuk ni? Ini ibunya datang daripada Masuklah Australia. Australia. Ibunya daripada Australia. Okey, jom. Cik suami saya dia takut lah pula. Okey kan, tengok. Oi, dia ya, tengok dia dah ready. Dia tengok semua. Luahnya memang seronok lah depa duduk dalam ni. Dia mari tak lari. Tak, dia kejar tak ni? Tak kan? Dia kejar. Dia lari kita tengok. Ya. Pandang kat sini. Tak, dia tengok tu dia marah ke kenapa? Dia kehairanan saja. Oh, kehairanan. Okey. Selalu duk main lelaki tu. Tak pernah Oh, ada. ya. Ustazah masuk dia. Itulah, ladang ni besar, seronoknya tengok. Memang lembu hidup dalam keadaan seronok, tak tertekan. Jadi insyaAllah kita dapat lembu daging yang manis lah, daging yang segar. Okey, tuan, ini semua betina? Ini semua betina. Dan betina ada tanduk juga. Ada. Lembu Brahman Australia. Besarnya. Buat Chevrolet tak ada tahu ni. Dia lain lagi. Okey, lepas tu dia beranak sini. Beranak di sini dan kita tukar dia punya breed kepada breed kita nak panggil Kedah breed lah sebenarnya. Kedah breed. Kedah breed. Nak keluarkan lembu bakar Kedah. Cantum. Subhanallah. Terbaik. Anak tu kan dia menyusu dengan mak dia lah. Yeah. Sampai umur berapa bulan dia dipisahkan? Sini kita biar secara alami, secara alam, selalunya 6 bulan lah dia pisah. Oh, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Terbaik. Sebab kan saya tengok ada video ialah cara peternakan di sebuah negara tu. Anak lembu tu memang dia bunuh, dia pisahkan tu lepas bersalin sebab dia nak kekalkan ibu tu nak ambil susu tu kan. Itu lembu susu. Lembu susu. Ya. Jadi anak diputuskan, dipisahkan. Dipisahkan ibu, terus apa semua. Okey. Jadi di sini dia adalah hak dia. Ini luas ni memang untuk lembu betina saja ke? Ini untuk lembu-lembu breeding, untuk dia meragut bebas. Okey. Semua mengandung tu. Kebanyakannya bunting. Bunting, pregnant.
Itulah. Kita tak nak bakar daripada yang KK tu. Tak nak bakar Ya, KK ni, bakar ini luar. bakar yang bakar pilihan lah. Bakar pilihan yang dalam proses kita nak bina bakar Kedah. Ya. Okey, jadi mungkin seorang lelaki tu duk manggil kan? Yang jantan, sorry bukan lelaki. Yang jantan. Kuat tu bunyi tu. Okey. Garangnya mak pun, mak lembu. Kan muka tu kan? Okey okey. Besar. Kalau kita tengok tadi dia daging hak KK ni dia agak kecil. Jadi Okey. kita nak cuba ni lah. Yang hitam tu pun Hitam tu bakar daripada Angus. Ya. Itulah yang kita ambil pejantannya. itu jantan tau. Ya. Okey. Jantan daripada Angus. So kita kahwinkan antara Brahman dengan Angus. Kalau kita pergi dekat bahaya tak? Saya rasa tak okey kot. Okey. Boleh. Tak nampak yang warna kena kejar. Tapi tak ada pakai baju merah. Tak ni sikit yang merah. Owner ni. Tak, warna hitam tu dia hitam legam, macam cantik sangat dia punya kulit. So ini adalah antara komponen yang wujud di dalam lembu Wagyu sebenarnya. Ni kamera pergi depan, kameraman Colour pun angkut. sama. Cuba dekat tu yang warna hitam legam tu. Tak apa. Berpaling sini, Mak. Ha. Berpaling kat sini. Oh, dia takut, kameraman takut. Macam-macam alasan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Mungkin tuan boleh nak cakap apa? Okey, lembu di sini mari yang KK tu kan mari pada Thailand. Berapa lama duduk di sini untuk jadi gemuk? Okey, selalunya dalam proses untuk fattening kita akan buat pengemukan untuk tempoh 100 hari lah. 100 hari. 100 dalam hari. 3 bulan. Ya, 3 bulan. So lembu KK kalau kita buat fattening lebih daripada 1 hari selalunya akan mengibatkan kos yang lebih lah. Kos yang tinggi lah. Badan dia terhad, dia tak boleh meningkat selama-lamanya meningkat. Selain dia makan sajalah. Oh, ada juga yang bagi makan macam pun macam tu badan macam tu dia. je. Dia lembu diet kot nama dia. Kalau di sini kita panggil lembu terentat lah. Oh, Kalau di terentat. Kedah lah. Oh, dia tak menggemuk dah. Jadi yang tu kita jual lah. Yang itu kita jual. Okey, kalau masuk 1,000 daripada Thailand contoh, ini kita ambil bakar kecil kan. Lepas tu kita gemukkan di sini. Di sini makanan dijagalah. Lepas tu tengoklah cantiknya. Kehijauan, Masya Allah. Kalau masuk 1,000 ekor, agak-agak biasanya berapa yang mati? Kita jaga ratio kematian tu selalunya tidak lebih daripada 2% lah. Tapi di sini kita rekodkan 0.3% saja. Masya Allah, terbaik. Setiap pagi mandi tak ni? Lembu tu mandi? Mandi. Ya, YB Azam. Lembu kalau tidak dimandi lambat besar. Oh, dia mandi macam mana? Seorang-seorang? Kita yang mandi. Kita mandikan dia. Ayalah. Kita sembuh. Buh gigi apa semualah. Masa kita sembuh macam tu. Ya. Oh, jadi bila mandi dia segar, dia lagi cepat besar. Ya. Okey, sebab itu ladang dia pun bersih, segar. Kalau tuan-puan datang sini, saya pergi banyak dah ladang lembu, memang tak tahan dengan bau. Tapi sini tadi dia punya itulah lalat. Lalat tak ada. Mungkin sebab yalah kawasan hutan. Cuba tengokkan sekeliling ni, menghijau ni. Jadi kita nak pergi tengok. Terbaiklah Kerajaan Negeri Kedah. Subhanallah. Yalah dah mai Kedah, kena puji Kerajaan Negeri Kedah. Kot boleh dapat harga murah. Subhanallah. Kita ada dengan YB, Encik Azizi ada. Okey. Chairman. Ni chairman. Okey, YB Azam kita ada chairman. Bahasa Melayu apa? Bahasa Kedah? Pengerusi. Pengerusi. Itulah chair tu kan kerusi. Itulah. Okey, subhanallah. Okey, jadi kita nak jalan laju-laju nak pergi kat tempat tu. Apa ni buat dedak. Sebab ini memang terbaik sebab ladang ni buat dedak sendiri, jadi dia tak tergantung dengan dedak luar yang diimport. Jadi kalau dedak luar yang diimport, kita sebenarnya tak tahu apa ada dalam tu. Dia letak apa. Tapi ni mereka buat dedak sendiri daripada sumber alam. Sumber alam. Daripada apa ni, kita panggil padi tu. Lepas tu lalat tak ada. Ke sebab hujan ni? Sebab organik ni. Kalau hujan lagi lalat banyak hidup kan. Okey, subhanallah. Ni tunjukkan kehijauan alam ni Gitu. Sini Berapa ekar? Kita ada 200 ekar. Subhanallah. Kita punya ladang 4 ekar. Sini punya 200 ekar.
Lebih kurang tu hampir nak sama dah tu. 200 dengan Lebih pun 1 ekar je. tak lebih 4 dengan 2. Sini 200 ekar tuan-puan sekalian. Kita punya baru 4 ekar. Jadi sebab itu lembu sini segar, sehat. Dia ada waktunya dia orang dilepaskan pergi meragut sendiri. Jadi kalau kita duk heran tengok New Zealand lah, Australia lah, jadi di negara kita pun ada tempat ladang yang terbaik di bawah kerajaan negeri Kedah. Dan saya percaya kerajaan-kerajaan negeri lain pun mungkin ada ladang yang diuruskan. Wallahu alam. Okey, sila Encik Azizi. Encik Azizi lalu dulu. Okey. Tu dia panggil Hazmi, lembu tu panggil. Suka. Cik cakap sikit cik. Cakap. Okey. Cakaplah sikit. Last. Ini mangsa lah Ustaz. Ini mangsa tadi yang kita cakap. Ni boleh tunjukkan Ustaz. Dia bila dia stres. Ya. Jadi mangsa ni dia stres. So kita tengok badan dia tak boleh naik. Badan dia kurus. Oh, okey. Lembu pun macam tu ya. Bila dia stres, dia ada perasaan. Ada emosi juga. Jadi yang kita nampak tadi tu di kandang 8 tu adalah mangsa-mangsa gangguan daripada sesama jantina. Jadi mereka stres, mereka pun kurang boleh naik badan walaupun makan. Jadi dia asingkan untuk memulihkan balik emosi mereka. Ada harassment lah, gangguan sesama jantan. Jadi satu ilmu baru sebenarnya. Dan kita pun nak belajar daripada ladang ni supaya nanti kita kurangkan risiko kematian di ladang yang kita bina, ladang Ummah di Sungai Yu, Kuala Selangor. Okey. Dan kita tahu kan binatang-binatang ni ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, untuk jadi makanan manusia. Jadi mereka ni secara fitrahnya mereka ni tahu mereka diciptakan untuk apa. Jadi kalau kita fikir kesian lembu-lembu ni kan. Dia lapar ni. Oh, dia lapar. Ni okey. Time makan. Memang saja ni. Okey, ni time makan dia nah. Okey, kita tengok tempat ni. Sinilah tempat proses buat dedak. Ini adalah tempat sementara sebenarnya. Kalau ikut dalam program penghasilan makanan ternakan lembu yang kita cadangkan akan kita keluarkan pada tahun ini, kita dalam proses untuk mendapatkan satu formulation yang konsisten, berasaskan bekalan-bekalan yang juga konsisten. Bekalan-bekalan raw material yang konsisten yang kita boleh buat selama-lamanya, tidak lari formulanya. So pada masa sekarang ni masalah kita adalah kita nak dapatkan bekalan raw material yang konsisten daripada sos-sos tempatan. So apa yang kita gunakan sekarang adalah dedak padi, dedak beras, kemudian decanter cake daripada ampas sawit, kemudian kita ada campuran dengan soya, ampas soya. So itu ada 3 komponen utama kita yang kita gunakan lah. So alternatif kita pada masa sekarang ni, kita cuba dapatkan satu alternatif yang lebih murah, memandangkan kos raw material yang import seperti jagung dan juga atau sumber daripada sawit, palm kernel, agak tinggi harganya. Jadi kita cuba dapatkan raw material daripada sumber-sumber tempatan lah. So kita memang bercadang untuk membesarkan program penghasilan makanan, yang mana kita dalam proses untuk mengimport sumber raw material daripada Thailand sebenarnya. Oh, raw material. Raw material daripada Thailand. Itulah sana pertanian lagi hebat. Ya. So kita jangkakan kalau kita boleh dapat satu supply raw material yang konsisten, mungkin kita boleh keluarkan makanan ternakan lembu secara komersial. Okey. Ustaz, saya rasa kita kena keluar sana. Lepas tu sebab sana cahaya. Last ni kita nak tutup dah dengan kita nampakkan latar ni. Tuan-puan sekalian, yang saya difahamkan Thailand ni dia tanam jagung tu memang untuk makanan lembu. Dia tanam jagung tu memang untuk makanan lembu. Jadi kita kat sini tanam jagung untuk jual kat manusia makan lah. Tapi hebatnya pertanian dan peternakan Thailand ni,
Dulu ialah duit kita mahal, sekarang tak ada dah, kita lagi rendah dah di antara negara industri yang sangat cepat berkembang kan di dunia. Jadi mereka ni ada maksudnya ladang-ladang pertanian yang khas untuk makanan binatang. Sebab itu kalau nak ambil raw material tu daripada Malaysia, memang mungkin tak mampulah, kos tu sangat tinggi. Jadi sini pun dah sempadan. InsyaAllah kita doakan semoga di bawah KLPK, Kerajaan Negeri Kedah, kan, anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah ni boleh menjadi pembekal dedak yang berkualiti, berasaskan organik, dengan harga yang boleh dikawal. Harga yang boleh dikawal. Sebab buat sendiri bukannya import dedak tu masuk. Okey. Jadi apa ni, Tuan Azizi, kan, antara soalan terakhir, apa jangka masa panjang? Mungkin nak, sebab 200 hektar besar, adakah nak jadi pembekal lembu utama di Malaysia ke dan sebagainya? Okey, untuk jangka masa panjang, kita dah klasifikasikan beberapa projek yang merangkumi tempoh 2 tahun pertama dan juga 5 tahun pertama ke depan. And then untuk 2 tahun pertama kita bercadang untuk wujudkan produk-produk pedaging, pedaging yang mana kita pun dah mula, dan seterusnya kita akan keluarkan daging-daging yang bermutu tinggi lah. Daging-daging yang bermutu tinggi, walaupun tidak sebaik ataupun sesama kualitinya dengan Wagyu, mungkin lebih rendah sikit, yang mana boleh dinikmati oleh semua golongan. Jadi kita tak perlu jual daging lembu sampai mungkin RM2,000 1 kilo. Tapi kalau kita boleh keluarkan satu kualiti yang berpatutan, kita boleh jual RM200 1 kilo pun dah cukup baik. So memang cadangan kita ke arah itulah. And then untuk jangka masa panjang, memang kita nak wujudkan satu breed baru, Kedah breed. So breed baru yang mampu diternak untuk jangka masa pendek dan boleh disembelih dalam tempoh yang singkat. Maknanya lembu yang kita hasilkan itu mampu mencapai berat lebih daripada 300 kilo dalam tempoh setahun. Sekarang dalam tempoh setahun, start daripada dia lahir? Ya. Setahun saja? Setahun saja. Okey, so, subhanallah. Dengan cara itu kos kita lebih efisien, di mana kita tak perlu bela lembu sampai umur 18 bulan ataupun 2 tahun untuk sembelih. Tetapi kalau lembu tu mampu membesar dengan cepat, daripada setahun, mungkin kita buat satu kajian pula untuk dapat mungkin 8 bulan dah boleh sembelih. 8 bulan. Ya. Dalam cara alami, bukan dengan cara yang dia membuat secara paksa ke. Subhanallah, mudah-mudahan R&D tu berjalan dengan lancar. Saya percaya Kerajaan Negeri Kedah melalui KLPK, YB Azam sebagai chairman, maksudnya memberi perhatian dan juga mengeluarkan belanja yang besar tu. Kan proses research and development ni memang bukan kos yang murah lah, tapi ia berbaloi untuk jangka masa yang panjang, kan, bukan hanya untuk semata-mata nak kejar keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat lah. Sebab jadi bekalan daging yang yang diyakini oleh umat Islam. Okey, mungkin Encik suami sebagai pengerusi sahabat market, kan, misi kita. Kerana Encik suami saya ni background dia adalah chemical engineer bidang alam sekitar. Jadi tanya kan, apa isu biasa ni berkenaan dengan alam sekitar ni, kan, najis dia apa semua. Jadi kita nanti dekat ladang kita macam mana najis tu nak diuruskan. Silakan Sir Tengku Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga hari ini kita dipertemukan dengan pengurusi KLPK kita, YB Ustaz Muhammad Azam, yang mana tadi pun dia sendiri yang memandu 4x4, memandu kita ni, masya-Allah. Rasa segan pula YB masuk dalam ladang ni. Jadi terima kasih sudi menerima kedatangan kami. Begitu juga dengan Encik Azizi selaku pengurusi kat sini. Jadi kita lihat alhamdulillah hari ini kita boleh melihat Al-Baqarah, melihat lembu. Melihat lembu. Jadi sebagaimana Ustazah bagi tahu, target kita dalam 25 hari bulan ni, insya-Allah kita akan memasukkan lembu kita dengan jumlah 300 ekor, insya-Allah, dengan ke ladang Ummah yang pertama lah, insya-Allah. Jadi Ustaz Azmi selaku pengurusi dia yang berusaha keras lah
akan memastikan bahawa semua bekalan itu cukup juga dengan target kita bulan raya nanti, dan juga untuk korban nanti cukuplah sebagai permulaan kepada ladang tersebut sebelum kita sebarkan ke tempat-tempat yang lain jugalah. Itu antara matlamat kami lah dalam misi yang sama juga kepada dengan KLPK ni, iaitu membekalkan daging yang halalan dan thayyiban lah, insya-Allah. Dan suatu hari nanti mungkin kita boleh menguasai pasaran dengan mengurangkan sikit tekanan kepada pembeli yang tidak mampu, dan kita mampu memberi harga yang mereka mampu. Satu, insya-Allah itulah antara matlamat kita jugalah dengan menyediakan ladang tersebut. Berkaitan dengan soalan Ustazah tadi, saya rasa saya akan jawab dalam sesi yang lain lah, Ustazah, insya-Allah. Macam mana tu bila dia dah buang najis, lepas tu kita basuh bersih, macam mana air najis dia? Dan sebagaimana kita punya drawing kita, plan nanti kita akan satu treatment yang ringkas tapi mampu berkesan lah untuk kita capai standard pelepasan dia. InsyaAllah ada satu sistem lah. Maksudnya bila masuk dalam sungai, dia tak mencemarkan sungai, betul. Dia tak mencemarkan Ada sistem mungkin yang kita buat sekarang, mungkin settle septic tank kita boleh buat ataupun sistem treatment lain lah. InsyaAllah kita akan buat lah. Okey. Encik dah lupa ke? Subhanallah. Sebab lama juga. Okey, alhamdulillah. Mungkin YB Azam ada sesuatu untuk penutup. Silakan YB Azam. Masya-Allah. Chairman kepada inilah industri peladangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertamanya terima kasihlah kepada Ustazah Tengku dan rombongan yang sudah hadir ke sini. Dan sebenarnya saya pun baru chairman ni bulan 11, pertengahan bulan 11. Kan, jadi tak promote mana ni kan, kita hanya sembang kawan dengan Ustaz Azmi, dengan rakan-rakan bagaimana untuk nak bantu kumpulan ladang, untuk kita nak bekalkan lembu-lembu kita ni, dan kita ada sasaran. Jadi insya-Allah dengan kalau sahabat-sahabat daripada mana-mana apalah, NGO, daripada masjid-masjid, boleh mai tengok dan pilih sendiri. Pilih sendiri untuk apa yang nak pilih. Dan insya-Allah saya harap di peringkat KLPK kita akan berlaku jujur, untuk yang dipilih itulah yang akan diterima oleh pihak masjid ataupun dia boleh booking awal, YB? Ya, boleh. Tapi dia costing dia kena ambil kira juga lah. Kalau booking sekarang, nak suruh kita jaga sampai raya. Maksudnya costing makan tu kita kena ada rundingan sebagainya. Tapi biasanya masjid ni selepas raya ni lah, dia akan main untuk tengok harga dan sebagainya. Dan insya-Allah kita harap kita akan berikan terbaik, supaya kejujuran dalam perniagaan inilah yang akan ada keberkatan kepada kita bersama dalam kita melaksanakan tugas tanggungjawab fardu kifayah ini. Wallahu a'lam. Subhanallah, terbaik YB Azam. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah segala perancangan hajat. Okey, Encik Azizi sebagai penutupnya, mewakili pengurus besar KLPK. Subhanallah. KLPK Ternak Sdn Bhd, secara jujurnya sangat mengalu-alukanlah sebarang bentuk usaha sama ataupun sebarang bentuk urus niaga yang boleh kita bersama-sama majukan dalam industri halal ini. Kita tak kisah sama ada dalam bentuk pemasaran ataupun dalam bentuk pembekalan, kita boleh terima. Okey, alhamdulillah. Itu saja. Sekian. Subhanallah, terima kasih. Kepada yang tertanyakan, dedak ni kenapa tak ada logo halal? Dulu masa saya kerja JAKIM, ramai juga yang buat dedak, nak mari datang mohon CJ halal untuk dedak. Sebab timbul isu dedak ni campur tulang, campur macam-macam. Jadi jawapannya adalah lembu tak diwajibkan makan makanan halal. Dia binatang. Yang wajib makanan halal, thayyibat adalah manusia. Jadi kalau kita tengok itik ke kan, binatang yang itik ayam yang orang kampung tu kan, itik kampung, semua benda makan, najis pun dia sodok. Jadi itu tak ada masalah. Cuma apabila tempat ini mengambil inisiatif untuk memberikan makanan 90%, sebenarnya memang tinggi adalah organik. Jadi insya-Allah kualiti daging, kesihatan semua itu jauh lebih baik lah. Alhamdulillah, subhanallah, syukur Allah temukan di sini. Terima kasih YB Azam sekali lagi, Cik Azizi selaku pengurus besar, Cik Suami sebagai pengerusi Sabah Market, Ustaz Azmi sebagai pengurus projek. Ustaz Azmi sebagai pengurus projek. Tu dia. Tu. Okey, subhanallah. Okey, lepas tu Ustaz Haris yang pemuda syara kita di sini. Terima kasih semua yang mengikuti live kita. Mohon maaf salah dan silap. Jangan lupa ladang ummah kepada siapa yang ingin menyumbang
kepada pembangunan ladang umah, insya-Allah sepanjang masa ladang umah itu akan berjalan membekalkan daging buat umah, anda dapat pahala yang mengalir. Subhanallah. Walaupun memang kos yang sumbangan kita dapat untuk ladang umah sangat rendah berbanding kosnya sampai 4 juta, tapi kami tidak akan berputus asa. Kita akan usaha juga cari duit mana-mana untuk merealisasikan ladang umah, dan hasil penjualan tersebut kita akan masuk kepada tabung Yayasan Hijrah kita untuk menggerakkan kerja amal, kerja dakwah, dan insya-Allah kita akan menjual harga yang lebih rendah daripada harga biasa dijual di pasaran, bukan sebab kita nak kontrol harga, tapi itulah usaha kita untuk memberikan peluang kepada orang yang tidak mampu untuk menikmati daging. Jadi sekadar itu daripada kami. Mohon maaf sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah. Jadi boleh pusing-pusing macam tu lah. Masya-Allah. Tak apa, pusing-pusing dulu nanti ni. Saya bagi luar ya. Biasa macam tu lah. Ustaz bagi Ustaz tu. Ustaz tu pandai tu. Ni kira nak lepas ni lori duduk tahun ni lah ni. Oh gitu, lori tahun tu dia pun masuk. Nak naik pun betul kan? Nak naik pun dah. Ini bukan tek lembu ini decanter cake sampai sawit. Oh. Ini makanan dia. Apa makanan dia? Tapi kita bagi dalam 10% je lah. Kenapa duduk sini? Ini jatuh kalori. Jatuh kalori. Kita tak bagi banyak lah ini. Ini pun dia makan direct. Ini makan direct. Oh. Ini nepel yang kita ambil daripada ladang kita sendiri. Dia tak macam apa ni, hampas sawit kan dia tajam sikit kan? Ya. Dia panas lah, orang cakap panas. Panas. Kalau lembu untuk breeding lah tu tak boleh bagi. Boleh ni. Ke sana ni.